Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Kita akan sambung balik apa yang telah dimulakan oleh sahabat saya, Ustaz Syahmi. Ni Hauma. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana bila ditanya beberapa kali oleh orang-orang Cina di apartmen tadi. Okey. Sebelum saya menyambung kisah Nabi Yusuf alaihi salam, saya ada 7 perkara saya nak kongsi kepada anda yang mahal nilainya, ya. Ada 7 perkara saya nak kongsi yang bagi saya sangat mahal ilmu ini, kerana belum tentu anda mendengar dari tempat lain. Baik, adakah anda sudah bersedia? Saya faham ada adik penat dan tenat, tetapi harapnya adik-adik masih ada kekuatan. Nanti kita cari mahwa untuk meneruskan tenaga. Pertama sekali, surah ini mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Nabi dan para sahabat. Itu poin nombor 1. Barangkali Ustaz Syahmi ada menyebut, maka saya melengkapkan sahaja. Untuk makluman, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sentiasa memilih surah Yusuf untuk dibacakan semasa memimpin solat fardu subuh semasa beliau menjadi khalifah. Radhiyallahu anhu kerap memilih surah Yusuf untuk disempurnakan 111 ayat dalam 2 rakaat semayang subuh. Maka beritahu saya, siapa sanggup jadi makmum? Memilih surah di waktu orang lain mamai, tengah antara tidur dan jaga, tetapi beliau memilih untuk membaca surah yang bagi para sahabat yang memahami bahasa Arab, mereka seperti merasakan surah Yusuf seperti baru diturunkan. Bukan sekadar memilih untuk membaca surah Yusuf, tetapi beliau juga membaca dengan perlahan-lahan. Kalau kita buat macam ni di Malaysia, habis kamu akan digulingkan. Imam yang akan digulingkan, ya, kudeta boleh berlaku kepada kamu. Kerana apa? Kerana imam tidak memahami aspirasi rakyat. Sepatutnya imam adalah the fastest reciter, pembaca Quran yang paling pantas, dan imam yang akan mendapat vote paling tinggi adalah yang kerap memilih suratul Kautsar. Untuk makluman adik-adik, Umar juga kerap menangis apabila memimpin solat fardu subuh. Beliau kerap menangis pada ayat 86. Allahu Akbar. Hamba tak saya ayat 86 tu ayat apa dia? Demo cari sendiri. Ayat 86. Okey, kamu cari sendiri, tapi tak payah carilah. Saya akan bawa kamu kepada ayat tu nanti. Okey? Saya copy paste je sebab mungkin kamu tak nampak poin saya ni. Itu yang pertama. Kedudukan surah ini sangat istimewa di sisi Nabi dan para sahabat. Kemudian Nabi SAW, sepatutnya saya mula dengan Nabi dulu, tapi saya bagi tahu Umar dulu, minta maaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa membuka Makkah pada tahun yang ke-8 Hijrah, Nabi telah membaca La tathriba alaikumul yaum. Nabi telah membaca ayat yang keberapa ya? Boleh bantu saya? Ayat 92. Kalau tadi ayat 86 punya hubungan yang rapat dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka ayat 92 Nabi telah membaca ayat ini semasa mengumumkan polisi
pemerintahan Nabi, apabila Nabi membuka tanah suci Makkah yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, moyang baginda. Nabi membacakan kepada penduduk-penduduk Makkah yang sangat gerun apakah yang bakal dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, kerana antara yang datang membuka Makkah adalah para sahabat muhajirun yang dahulunya kena bantai, kena pukul, kena sepak, kena terajang oleh orang-orang Makkah sendiri. Jadi dalam fikiran orang-orang Makkah pada tahun ke-8 Hijrah, umur Nabi sudah menghampiri 61 tahun. Dalam fikiran diorang, Nabi akan melakukan apa yang disebut sebagai balas dendam. Kamu baca tak IG lawan kepada Khabib McConnell apa? We lost the match but we win the battle. The war goes on. Gila Mamat Noh. Dendamlah, dendam kepada Khabib. Ya. Jadi dalam fikiran orang-orang Makkah, habislah kita, Muhammad akan buat macam kita buat pada dia dulu. Kita duk ludah dia, rasanya dia ludah balik kita. Tetapi Nabi baca ayat 92. Apa makna ayat 92? InsyaAllah, ya, saya akan bagi tahu kamu. Dan majoriti, ya, yang bersama dengan Nabi semasa membuka Makkah adalah penduduk Yathrib, yang berasal daripada Yathrib, yang ditukar namanya kepada Madinah. So perkataan Yathrib, perkataan Tathrib adalah berasal daripada kata akar yang sama, Tharaba. Nanti saya uraikan. Okey, itu yang pertama. Saya harap kamu boleh memahami. Bila kita nak baca Quran ni, kita kalau boleh ada model macam mana surah tu dengan orang-orang dulu. Macam mana surah tu bagi kesan pada orang-orang dulu, supaya kamu boleh buat comparison, perbandingan. Ya, perbandingan dalam bahasa Cina apa? Nihauma. Okey. Buat perbandingan, ya. Mijau. Pijau. Okey, terima kasih. So kamu boleh buat pijau antara kamu dengan orang-orang dahulu. Dia macam ni. Kamu nanti balik Malaysia, mungkin kat Cina ni sibuk sangat tak baca Yasin. Jadi kamu balik Malaysia, kamu baca Yasin malam Jumaat. Kadang-kadang ada orang baca Yasin sebab apa? Sebab masa lapang. Kenapa kau baca Yasin, dik? Masa lapang sangat bang, jadi free kita baca Yasin abang. Ada orang baca Yasin sebab apa? Sebab dia nak semayang jemaah maghrib, dia tak perasan malam tu malam Jumaat, dia singgahlah semayang di masjid tu. Dia masbuk, dia agak lambat. Dan bila dia agak lambat semayang, dia tak perasan dia dah terkepung oleh orang-orang yang nak baca Yasin. Jadi dia tiada pilihan. Ambo tak ada pilihan bang, ambo tak saya baca, tapi buat bagaimana, dah dikepung oleh orang-orang yang nak membaca Yasin. Jadi bebek saya proceed supaya saya dapat moreh. Ya, kalau saya tak baca Yasin, saya tak dapat moreh. Ada orang baca Yasin sebab nak cari balik MacBook dia yang hilang. Ni MacBook dia hilang, dia nak baca Yasin, dia akan tekan pada 7 kali mubin. Surah Yasin ni ada 7 mubin, dia akan tekan tu maknanya mubin. Mubin ni maknanya nampak benda yang tak nampak. Jadi biar nak bagi nampak siapa yang curi laptop saya. Ada orang baca Yasin sebab apa? Sebab ini adalah apa yang dilakukan oleh ayah datuk moyang saya kena pertahankan tradisi ini. Saudara, jangan buat Quran begitu. Jangan baca Quran kerana faktor-faktor yang tak apa-apa tu. Kita baca Quran kena bandingkan dengan macam mana orang dulu baca surah Yasin. Orang dulu tu maksud saya orang 1400 tahun dulu, Nabi dan para sahabat. Mereka adalah sebaik-baik generasi yang menjadi model kepada kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kamu nak follow siapa? Kalau bukan orang-orang yang telah membawa Islam kepada tahap yang paling hebat 1400 tahun dahulu. Yang kedua, poin saya yang kedua, ya. Kamu sekarang dah boleh beza belum antara Nabi dan Rasul? Setakat kamu dah ingat-ingat masa sekolah-sekolah dulu kan, apa beza Nabi dan Rasul? Nabi dapat wahyu, Rasul Rasul dapat wahyu juga. Nabi untuk dirinya sendiri, Rasul untuk kena menyampaikan. Maka Nabi tidak perlu menyampaikan kepada yang lain. Nabi wahyu untuk diri sendiri, so Nabi sharing dengan diri sendiri. Cuba tanya balik diri kamu, kamu rasa betul tak definisi itu? Betul
tu kenapa tak lawan cikgu agama tu? Tak beraninya. Okey, dengar adik duk. Ini adalah ta'rifan yang diberikan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, ulama daripada Jordan, dan saya rasa definisinya lebih selari dengan kehendak Quran. Okey. Surah Hud, ini bukan dia kata. Ini saya nak mempermudahkan kamu faham, sebab kamu dah tahu semalam beza surah Hud dengan surah Yusuf. Semalam saya kata surah Hud banyak memaparkan dakwah as public figure, 100,000 orang paling kurang. Manakala dalam surah Yusuf dakwah hanya berlaku kepada 2 orang. Kena goda dengan Zulaikha pun Nabi Yusuf berdakwah pada dia. Innahu la yuflihu zalimun, dakwah pada seorang. Dakwah kepada 10 orang adik-beradiknya. Dan kejap lagi saya akan cerita macam mana dia berdakwah kepada 10 orang adik-beradiknya, tanpa adik-beradiknya merasai yang Yusuf tu tengah berdakwah pada dia orang. Subhanallah. Jadi kat situ kamu nampak beza dah. Saya tak pasti kamu nampak ke tidak, kecuali yang semayang tahajud dia akan nampak. Kamu nampak tak beza? Surah Hud menerangkan Rasul, surah Yusuf menerangkan Nabi. Nabi Yusuf ni dia Nabi, tetapi Nabi dalam surah Hud mereka Rasul. Tak bagi faham dulu, surah Hud tu cerita pasal dakwah kepada berapa orang? Lebih daripada 100,000, katakan begitu. Saya sebut angka 100,000 ni sebab Allah sebut angka 100,000 dan ke atas kaum Nabi Yunus. Allah sebut dalam surah, saya tak ingatlah surah Yunus ke surah As-Saffat ke, saya tak ingat. Tetapi memang dalam Quran Allah menggambarkan bila Nabi diutuskan kepada satu kaum, kamu jangan menggambarkan kaum-kaum ni 100 orang, 1,000 orang. No. Jumlah orang-orang yang Nabi telah pergi adalah mencecah 100,000 orang lebih, dan dia adalah seorang diri menghadapi 100,000 orang lebih. Sebab itu Nabi-Nabi menghadapi jumlah masa dakwah yang begitu lama, bukan sekejap. Jadi kat situ kamu boleh beza dah. Okay, sekarang bila saya kata surah Hud begitu sifatnya, maka sebenarnya surah Hud memaparkan rasul-rasul yang bernama Nabi Nuh. Seorang rasul mereka adalah nabi, tetapi seorang nabi belum tentu seorang rasul. Jadi dalam surah Hud ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, ada Nabi Shu'aib, ada Nabi Musa, ada Nabi dan beberapa nabi lain. Allahu a'lam, saya tak ingat. Okey, so sekarang boleh beza. Maka rasul tu apa maknanya? Menyampaikan. So Nabi menyampaikan pada diri sendiri. Habis tu kalau Nabi Yusuf menyampaikan wahyu hanya untuk diri sendiri, buat apa kamu dengar Ustaz Syamil cerita pasal dakwah dalam penjara? Saya terang. Nabi secara terang, secara tak terang. Okey, dengar sebab saya tak banyak masa. Rasul, kata Dr. Sulaiman Al-Ashqar, mereka menyelamatkan kaum yang besar jumlahnya, majoriti 99% kafir. Manakala Nabi diutuskan kepada jumlah orang-orang kafir yang tidaklah seramai kaum yang Rasul diutuskan. Sebab itu kalau kamu tengok Al-Quran, bila Allah menggunakan Ya ayyuhar Rasul dengan Ya ayyuhan Nabi, ayat-ayat mengenai Ya ayyuhan Nabi ada kaitan Nabi dengan isteri-isteri dia. Allah tegur Nabi kerana ada sesuatu yang membabitkan Nabi dengan isterinya. So dakwah mesti dilakukan. Nabi kena tegur Aisyah, Nabi kena tegur Hafsah, kan? Ya ayyuhan Nabi, ya harridil mu'minina 'alal qital. Nabi kena tegur para sahabat yang lemah semangat untuk pergi ke medan jihad. So Nabi dalam lingkungan orang-orang yang sudah Muslim. Jadi orang-orang Islam ni pun adik-adik, kalau kamu pergi Turki, kamu akan diberitahu 95% Muslim Turki. Tetapi Muslim yang macam mana adik-adik? Kamu kena pergi Turki, kamu tengok sendiri. Kamu nak harap Muslim yang macam kat negeri kami Mekah, negeri saya kat Kelantan tu, orangnya ramai tu, dua labu, memang susah kamu jumpa kat Turki.
Tapi ada satu tempat namanya Bursa. Bursa tu memang rasa sejuk hati sikit. Why not cari pasangan hidup kat Bursa, kan? Kahwin orang Turki kahwin dengan Beijing, cantik tu, ya. Tetapi kalau kamu ada kat Istanbul susah. Muslim tak semayang. Islam bagi mereka hanyalah puasa Ramadan. Islam bagi mereka hanyalah semayang Aidul Fitri. Pemandu bas saya, yang bukan yang saya pergi baru ni, yang sebelum tu saya pergi 6 kali dah saya pergi Turki. Pemandu bas saya sangat baik, sangat mesra, sangat santun, tapi tak sembahyang subuh. Jadi sedih kan saya kat situ kan. Tapi dia Muslim, I'm Muslim. Jadi kepada orang-orang Islam ini pun kamu kena dakwah, betul kan? Kamu kena islah, kamu kena baiki, kamu kena tegur. Majoriti di Malaysia Muslim. Jadi kamu menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Nabi, katakan begitu. Membetulkan orang-orang Islam yang sudah rosak. Ya, Nabi berfungsi untuk mengatasi orang-orang munafik, orang-orang yang mulutnya adalah Muslim. Tetapi Rasul, ya, sebab ada kajian menunjukkan Yusuf hidup pada zaman yang bukan Firaun memerintah, sebagaimana dakwaan Bible yang telah diubah. Nabi Yusuf, dia berada pada zaman pemerintah waktu itu. Wallahu alam, ini kajian. Pemerintah waktu itu adalah pemerintah yang datang daripada tanah Arab. Saya harap kamu boleh Google Hyksos. Kalau kamu pernah dengar Hyksos, raja yang memerintah Mesir sebenarnya bukan Firaun saja. Tengah-tengah tu ada pernah berlaku kudeta. Tahu kudeta? Maknanya pemerintah asal Mesir ke atas negara Mesir telah berjaya digulingkan oleh orang-orang Arab. Orang Arab datang ke Mesir dan mereka gulingkan pemerintah sedia ada. Dan kamu sedia maklum, orang Arab ini mereka tiada satu fikiran untuk menganggap raja itu Tuhan. Mereka mungkin syirik, tetapi dalam diri mereka ada satu kepercayaan, wala in sa'alatahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Kalau ditanya kepada mereka, walaupun mereka nampak seperti menyembah berhala ataupun menyembah berhala, tetapi bila ditanya kepada mereka, mereka sebenarnya tidak akan berkata saya sembah berhala. Mereka akan kata kami sebenarnya sembah Allah. Berhala-berhala ni hanyalah representatif, sekutu yang akan bantu kami, kerana Tuhan yang sebenar terlalu sibuk menguruskan cakrawala. Tuhan yang sebenar terlalu sibuk menguruskan alam semesta, ya. Maka kerana kesibukan Tuhan, barangkali dia tidak mendengar masalah saya yang kecil sahaja, sebesar habuk di atas muka bumi ini. Jadi saya nak luah pada dia, dia terlalu sibuk. Jadi saya luah kepada wakil dia. Jadi bila orang Arab memerintah Mesir, Hyksos namanya, maka sebab itu dia ada satu kepercayaan disebut sebagai monoteism. Politism ni ada banyak Tuhan, monoteism maknanya satu Tuhan. Jadi Nabi Yusuf diutuskan kepada, barangkali wallahu alam, ramai orang ada kepercayaan pada Tuhan yang Esa tapi tidak bertindak sepatutnya. Hanya kepercayaan saja tapi tak melakukan sebarang kefarduan. Maknanya mereka adalah Muslim yang rosak. Maka Nabi diutuskan. Sebab itu dia berdakwah, ya, 2-3 orang. Dan Allah menggambarkan begitu. Sebenarnya saya yakin Nabi Yusuf berdakwah kepada seramai mungkin, tetapi surah Yusuf menggambarkan dakwah yang dilakukan adalah bersifat personal, touch, seorang. Tetapi Rasul, ya, diutuskan kepada kaum yang majoriti kafir. Majoriti sudah kafir, ibaratnya penyakit yang sudah tidak boleh diselamatkan oleh doktor-doktor biasa. Penyakit itu hanya boleh dirawat oleh doktor pakar. Daripada penyakit sudah tidak boleh dirawat, dia sudah sampai ke tahap, katakan kalau kanser tu tahap 5, maka di situ Rasul memainkan peranan. Rasul memainkan peranan. Sebab dah ramai orang diutuskan buat dek. Masih ingat tak perumpamaan bomba semalam? So ada orang tak pakai uniform, dia dah tegur dah, tapi gagal. Dan manusia semakin rosak, tak dengar teguran, maka mereka punya penyakit semakin tak boleh nak diselamatkan. Maka datanglah orang yang pakai uniform, namanya Rasul. So setiap kaum itu diutuskan Nabi-Nabi terlebih dahulu. And then bila teruk sangat, baru Nabi Musa diutuskan sebagai Rasul. Sebab Musa ni lepas Nabi Yusuf. Musa dengan Nabi Yusuf lebih kurang 300 tahun. Okey, boleh nampak dah beza baru sikit?
Ke kamu masih nak pegang pada definisi pendidikan agama tu? Okey, nombor 3. Ini yang akan saya sentuh sepanjang sampai 12.45. Saya tak akan masuk lagi. Lepas zuhur baru saya akan apa yang saya akan sambung daripada Nabi Syahmi pula dah. Daripada Ustaz Syahmi. Saya cuba berhenti 3 lebih kot. Saya nak berhenti lebih awal supaya kita ada dialog, kita ada Q&A session, kita ada barangkali praktikal. Saya tak suka tinggalkan kamu semua dalam keadaan sehala begini. Jadi kalau boleh kita dapat menjayakan sesi rumusan pada 3.30 barangkali, insya-Allah. Okey. Seterusnya yang ketiga, Ustaz Syami ada sebut semalam, saya nak lengkapkan lagi. Surah Yusuf bermula dengan Allah mengiktiraf surah ini sebagai ahsanal qasas. Perasan tak Ustaz Syami sebut? Ahsanal qasas, ayat yang ketiga ke ayat yang kedua, siapa tak ingat? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi surah Yusuf ini, kisah Nabi Yusuf ini antara sebaik-baik cerita daripada Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf adalah sebaik-baik kisah untuk kamu. Kamu mungkin tak tahu banyak kisah Nabi dalam surah yang lain, tetapi berita gembiranya adalah barangkali memadai bagi kamu kisah Nabi Yusuf. Kenapa? Sebab ia adalah sebaik-baik kisah. Okey, apa maksud sebaik-baik kisah? Dengar sini. Sebab kisah Nabi Yusuf ni dia cover semua segmen kehidupan kamu. Kalau kamu tengok cerita Nabi Ayub hanya memaparkan